Tahukah anda seramai 6.7 juta rakyat Syria yang menjadi pelarian dalam negara mereka sendiri akibat daripada peperangan selama lebih sedekat. Dan mereka tinggal dalam kemah pelarian di sekitar Syria untuk mencari perlindungan dan juga mendapatkan bantuan. Dan baru-baru ini rakan setugas saya Fizi Azaman ada mengikuti misi kemanusiaan musim sejuk bersama Badan Bukan Kerajaan NGO Malaysia for Syria. Jadi petang ini saya nak ajak Afizi berkongsikan cerita di sebalik berita yang disampaikan. Afizi sebagai rakyat Malaysia prihatin yang terpilih untuk sertai misi tersebut dan juga sebagai seorang wartawan, apa yang boleh Afizi ungkapkan dengan situasi di Syria? Apa yang boleh digambarkan oleh Afizi sendiri? Okey, berdasarkan statistik dan juga data yang Faris bacakan tadi, 6.7 rakyat Syria ada jadi pelarian dalam negara mereka sendiri. Itu dalam Syria dan sebenarnya di luar Syria ada lingkungan dalam 5.7 juta lagi rakyat Syria yang berada di sekeliling Syria itu, dan dalam masa yang sama juga mereka ini ada di serata dunia dan negara Eropah, Malaysia pun ada lebih kurang dalam 3,000 pelarian Syria ini. Jadi dapat kita bayangkan, dapat kita gambarkan bahawa melalui statistik itu saja yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, dapat kita bayangkan bahawa keadaan mereka ini masih lagi teruk dan hidup dalam keadaan yang sukar dan juga mencabar. Tapi apa yang saya boleh katakan apabila saya pergi ke Syria itu, setelah 10 tahun perang itu telah pun berlaku, dan juga bagaimana mereka sebenarnya cuba adaptasi dalam keadaan yang begitu terdesak, dalam keadaan yang begitu menekan mereka setiap hari. Dan apabila tiba musim sejuk, ini adalah waktu-waktu yang paling sukar untuk mereka hidup. Sebab apa? Sebab mereka ni cuma tinggal dalam kemah. Contohnya, terdapat lebih kurang dalam 1,400 camp di sekitar Al-Bab, Al-Frin dan juga Azaz. Tiga tempat ni yang saya kunjungi di Syria, yang saya masuki, dan itu antara camp-camp yang saya sempat kunjungi tak banyaklah, tetapi boleh saya gambarkan ada camp yang telah pun hidup, contohnya camp yang lebih daripada 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun, camp ni mereka telah pun tak tinggal dalam kemah. Tapi mereka ni tinggal dalam tempat pelarian itu yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan, dan mereka ni bina rumah mereka sendiri melalui tanah liat. Mereka ni yang dah tinggal lama dan mereka ni dah tak tinggal lagi dalam camp-camp. Sebab apa? Sebab kemah-kemah pelarian yang mereka dapat daripada PBB, daripada NGO dan sebagainya tu sebenarnya tak tahan lama pun. Dalam 2 tahun, 3 tahun, itu pun dah 2 tahun tu hujan, panas, salji, ribut, salji dan sebagainya, buatkan kemah mereka tu rosak dan koyak rabak, campak-camping. Waktu-waktu salji turun dengan begitu lebat ni lah membuatkan kemah mereka runtuh. Malah ketika mana saya berada di Syria itu, kami dapat laporan bahawa ada pelarian Syria yang ketika ribut salji melanda ada yang terkorban. Dan sepanjang 12 hari saya berada di Syria itu, saya terima dua laporan. Dua laporan ini menyebabkan dua bayi yang meninggal dunia akibat daripada kesejukan. Itu sepanjang saya berada 12 hari di Syria ketika musim sejuk, dan perlu kita ketahui juga bahawa musim di Syria ni akan berakhir pada Februari nanti, pertengahan. Sekarang ni boleh kata dah kurang sikit kesejukan dia, dah masuk bulan Mac nanti, barulah mereka boleh sedikit sebanyak menarik nafas lega. Jadi dalam keadaan yang sejuk dan sebagainya, ini sikit sebanyak menambah cabaran mereka. Dan perlu kita ingatkan juga apabila tiba musim sejuk ni, ini adalah waktu yang begitu tegas. Mereka ni dah hidup dalam keadaan yang begitu tertekan. Makan kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, dan baju sejuk juga mereka ni sebenarnya banyak sangat kekurangan. Sebab apa? Sebab apabila tiba musim sejuk, mereka perlukan arang, dan apabila perlukan arang, perlukan petrol, diesel dan sebagainya untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Dan apabila tiba musim sejuk, selalunya keperluan sebeginilah yang akan tak cukup untuk mereka. Apa mereka buat? Mereka ambil buku-buku sekolah anak mereka, mereka ambil kertas-kertas, mereka ambil baju-baju mereka yang ada, mereka kumpulkan apa saja, tak kira apa saja yang mereka jumpa di jalanan itu, mereka akan ambil, mereka akan jadikan ia sebagai bahan bakar mereka untuk mereka hangatkan badan mereka, panaskan badan mereka ketika musim sejuk. Sebab musim sejuk di Syria ni ekstrim sebenarnya, dan ini untuk tahun ni, tahun 2021-2022 ni digambarkan sebagai musim sejuk yang paling buruk pernah melanda Syria. Jadi
apabila perkara sedemikian berlaku, kat mana lagi mereka boleh dapatkan bantuan, kat mana lagi mereka boleh berharap, kat mana lagi mereka boleh cuba untuk memastikan sekurang-kurangnya dapat menghangatkan diri mereka dan sebagainya. Jadi itu antara situasi yang berlaku di Syria dan bercerita berkaitan dengan sama ada mereka ini cukup makan ataupun tidak. Betul, memang ada NGO-NGO yang hadir di tempatan, NGO luar negara, international pun datang untuk membantu mereka, tetapi itu semua sebenarnya masih lagi usaha yang sedikit boleh saya gambarkan. Dia perlu lagi lebih banyak sebab mereka ini sedang cuba untuk membangunkan negara mereka, mereka sendiri sedang cuba untuk membina sistem mereka sendiri. Dan perlu kita ingatkan, Syria ni ada banyak daerah dan kawasan Al-Bab, Azaz dan juga Afrin ni saya pergi, ia dikuasai oleh NFS iaitu FSA iaitu Free Syrian Army. Sekarang ini dah jadi National Syrian Army, di mana mereka ini disokong oleh pihak Turki. Tapi ini kawasan-kawasan tertentu disokong oleh pihak Turki dan dikuasai oleh FSA. Kawasan-kawasan lain ada disokong oleh pihak Kurdish. Kurdish dengan FSA ni tak ngam, tak bersekali. Dan ada kawasan seperti Aleppo, Damsyik, itu kawasan yang dikuasai oleh rejim Bashar Assad, kerajaan Syria lah. Mereka yang saya pergi ni kawasan yang disokong, kawasan orang kata kawasan disokong oleh pihak Turki ni, mereka digelar sebagai kumpulan revolusi. Mereka yang bangkit menentang rejim Bashar Assad yang kejam membunuh ramai sekali rakyat tempatan apabila mereka suarakan keinginan dan juga hasrat mereka. Dulu ni perang ni jadi punca dia sebab daripada krisis ekonomi, orang tak ada kerja, pengangguran meningkat dengan tinggi, harga barang naik. Mereka dari pihak revolusi ni membuat orang kata proses secara aman pada awalnya, tapi rejim Assad ini mereka membuat orang kata menentang proses ini dengan ada kekejaman, bunuh, kekerasan digunakan untuk menghapuskan mereka dengan alasan yang mereka ini ataupun kumpulan revolusi ini disokong oleh pengganas dan sebagainya. Itulah menyebabkan banyak negara masuk campur dalam Syria. Perang pun jadi complicated, sangat-sangat complicated. Ada lebih daripada 20 kumpulan di Syria. Jadi Faris boleh bayangkan untuk kita faham macam mana betul-betul jarak perang Syria ini dia sangat complicated untuk kita faham. Tapi kita boleh secara perlahan-lahan faham bahawa keadaan di Syria ni ada kawasan-kawasan disokong dikuasai oleh Bashar Assad, ada kawasan dikuasai oleh FSA yang disokong oleh Turki, ada kawasan dikuasai oleh pihak Kurdish. Tapi di Syria ni yang boleh kita katakan adalah Daesh, berkaitan dengan Daesh ni. Ada kawasan yang cuba ditawan semula oleh Daesh. Seperti kita tahu pada tahun 2018 ni Daesh telah pun diisytiharkan sebagai mereka dah kalah lah, dia kalah. Tapi mereka ni cuba bangkit lah, masih ada lah sisa-sisa baki-baki mereka di setiap kawasan yang cuba bangkit, yang cuba lancarkan serangan. Jadi disebabkan pihak Kurdish dan juga pihak FSA ni pun juga taklah sekali, tak ngam orang kata. Itu yang membuatkan bom kereta, bom bunuh diri dan sebagainya ini masih lagi berlaku. Dan apabila saya pergi di Syria tu, keselamatan diri kita ni memang orang kata sentiasa menjadi ancaman di sana. Sebab apabila saya contohnya sebelum saya sampai ke satu kawasan itu, contohnya di Al-Bab, ada bom di situ 3 hari lepas. Kemudian saya pergi ke Afrin, ada bom di situ 4 hari lepas, serangan roket dan sebagainya. Dan apabila saya baru saja beredar daripada kawasan tersebut, lepas tu 4-5 hari lepas tu jadi bom di situ. Jadi situasi di Syria macam itulah yang boleh saya gambarkan untuk pada ketika ini, untuk lebih daripada 10 tahun perang itu berlaku, Faris. Hafizi, saya juga nak tanya kepada Hafizi, bagaimana agaknya rutin harian mereka? Ada tak mereka mungkin melakukan sebarang aktiviti jual beli ataupun adakah mereka ini hanya bergantung penuh kepada sumbangan dan juga bantuan daripada NGO untuk meneruskan kehidupan mereka setiap hari, Hafizi? Okey. Dan untuk kemah-kemah pelarian yang mana yang tinggal dalam kemah pelarian, mereka ni lari daripada Aleppo, daripada Idlib dan sebagainya. Dan untuk mereka yang tinggal di kemah pelarian ni, untuk golongan lelakinya, mereka ni akan setiap hari cuba untuk cari kerja. Dan apabila mereka cuba untuk cari kerja ni, kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Dan gaji yang dibayar mereka tak banyak sebenarnya. Dibayar ke mereka cuma dalam $2, $3 sehari. Itu pun kalau ada kerja.
Jadi boleh kita bayangkan tak macam mana mereka cuba untuk nak cari makan, nak sustain. Dan satu lagi perkara adalah kem-kem pelarian yang ada dekat sekitar Syria ni kadang-kala bina atas tanah orang dan sebagainya. Jadi kadang-kala orang tu kena kesewa camp tu sendiri macam $1,000 untuk 1 tahun, $2,000 untuk 1 tahun. Jadi mereka ni ramai lah terpaksa kumpul dan sebagainya. Boleh bayang $3 untuk kita hidup, $3 lebih kurang dalam berapa ringgit Kurang RM12 lah. RM30 macam tu kot saya rasa kan. Jadi susahlah untuk nak hidup dalam keadaan sedemikian rupa. Dan makanan-makanan yang disumbangkan oleh pihak NGO ni, apa mereka buat? Mereka ambil, lepas tu mereka letak dalam botol-botol, mereka sediakan dalam botol-botol. Itu untuk pastikan ia lebih tahan lama dan sebagainya. Dan ada waktu ketika NGO, tak kira NGO tempatan ataupun NGO international, tak dapat nak reach selalulah. Tak dapat nak reach sampai ke kawasan itu. Banyak kamp pelarian sebenarnya di Syria ni, banyak sangat-sangat. Jadi ada kamp yang terlepas ataupun terlepas pandang pada waktu-waktu ketika buatkan mereka terputus bekalan makanan dan sebagainya. Dan disebabkan oleh perkara itu dan peluang pekerjaan pun memang tak banyak untuk pelarian-pelarian Syria, mereka memang banyak bergantung haraplah kepada bantuan-bantuan NGO. Sebab itu penting, walaupun kita rasa macam kenapa kita nak derma dekat rakyat Syria, kita tolong dulu rakyat kita, kita ada juga gelandangan di Malaysia. Tapi dekat Syria, mereka ni dah tak ada siapa-siapa lagi dah untuk nak tolong mereka. Dan mereka ni dah tak ada siapa-siapa lagi dah untuk nak pastikan kebajikan mereka terjaga. Mereka bergantung sepenuhnya pada diri sendiri dan orang kata kalau kita derma RM1 tu makna yang cukup besar untuk mereka. Nilai RM1 itu untuk mereka sangat-sangat besar. Dan ketika mana saya pergi di Syria tu, ada bandar, contohnya sebagai contoh, bandar Al-Bab sekarang ni dikuasai oleh FSA dan juga oleh Turki. Jadi serangan dekat bandar tu dah jadi berkurangan. Dan apabila serangan-serangan ini berkurangan daripada pihak Kurd, daripada pihak Daesh, daripada rejim Bashar Assad, ramailah yang lari masuk ke dalam Al-Bab. Rakyat Syria dan sebagainya daripada pelbagai kawasan lari masuk dalam Al-Bab. Dan mereka cuba bina balik perniagaan mereka di situ, mereka cuba bina balik tempat tinggal mereka di situ, dan adalah proses jual beli perniagaan di situ, dan bandar itu boleh digambarkan sedang cuba untuk membangun. Dan apabila FSA ini dah menang dengan pihak Kurdi pada tahun 2017, kawasan ataupun bandar Al-Bab ni, mereka cuba untuk bina sistem itu. Mereka wujudkan polis, mereka wujudkan cawangan keselamatan dan sebagainya. Saya suka sebenarnya nak ambil visual dekat kawasan-kawasan seperti Terima itu. kasih Hafizi. Nampaknya memang banyak lagi cerita yang ingin dikongsikan Hafizi, memandangkan 12 hari kat sana, tapi kita ada 15 minit je untuk dikongsikan cerita. Tak apa, lepas ni kita mungkin kena duduk semeja minum kopi sama-sama, cerita balik macam mana pengalaman dekat Syria tu. Terima kasih banyak Hafizi Azaman yang berkongsikan pengalaman sewaktu menyertai misi kemanusiaan di Syria. Saya kira itu saja untuk cerita petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.